Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada yang dah hadir malam ni. Kita cuba mulakan on time lah sebab kita punya sesi insyaAllah malam ni kita rakam. Dan untuk yang hadir malam ni insyaAllah kita akan buat dua topik ringkas. Yang pertama kita akan ceritakan tentang kepentingan usus, dan yang topik kedua insyaAllah kita akan buat perkongsian tentang produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan atau kesejahteraan usus. Okay. So sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ayah. Kalau pertama kali join kita punya sesi malam ni, kita selalu buat online sharing hari Khamis malam. Dan saya berasal daripada Suruhanjaya, berusia 39 tahun. Dan tahun ni kalau tak silap saya adalah tahun ke-17. Tahun ke-17 saya berkenalan dengan Syahor dan makan produk-produk Syahor lah. Okay. So saya memang dah bermula dengan Syahor sebenarnya tanpa ada ilmu kesihatan langsung. Jadi bila saya berada dalam Syahor, baru saya mula belajar tentang kesihatan badan yang saya rasa, dan sampai sekarang lah. Okay. Dan saya rasa ilmu kesihatan badan ni ataupun ilmu kesihatan lah adalah satu benda yang macam dalam satu family tu at least kena ada seorang yang tahulah, okay, pakar dalam bidang kesihatan. Sebab jika ada apa-apa kecemasan, kita lah orang pertama yang akan first aid untuk keluarga kita sebelum kita nak bawa jumpa doktor, pergi ke klinik, hospital dan sebagainya. Okay, so tujuan malam ni kita nak buat perkongsian lah. Benda simple-simple saja, benda yang berkaitan dengan kita. Okay, sebab kita semua ada perut kan, ada usus. So malam ni kita nak cerita pasal usus. Okay, jom saya buka slide dulu. Okay, tajuk malam ni kepentingan menjaga usus. Okay, simple je saya punya sharing malam ni. Biasalah. Sekejap, saya tunggu slide. Tadi slide tak keluar pula. Okay. So topik kita malam ni bermula dengan kepentingan menjaga usus. Usus ni biasalah, kalau selalu saya dulu ingat usus ni perut. Perut tu bukan perut tu tempat makanan masuk je, tapi proses seterusnya adalah dekat usus ni. Kita selalu cakap kepentingan usus tu adalah yang macam dalam gambar ni. Ini dalam gambar ni pun sebenarnya perut sebenarnya. Okey, so ini indeks malam ni. Kita akan ceritakan tentang sistem penghadaman, peranan usus, bagaimana nak tahu tahap kesihatan usus kita. Kita tak perlu pergi hospital pun, kita boleh buat medical check up sendiri kat rumah, macam mana kita nak tahu. Dan apa akan jadi kalau usus kita tak sihat, dan seterusnya. Saya ulang baliklah apa dia kepentingan untuk menjaga usus kita. Okey. Pertama sekali kita mulakan dengan sistem penghadaman. Ini adalah sistem penghadaman lah. So, sebenarnya satu sistem terdiri daripada beberapa organ. So sistem penghadaman biasanya terdiri daripada organ seperti dalam gambar ni, ada hati, ada perut. Perut ni yang bentuk macam ni je kan. Pancreas pun termasuk dalam sistem penghadaman, dan sebenarnya malam ni kita nak cerita tentang usus yang bercorak-corak kat bawah tu. Okay. Sistem penghadaman dia berfungsi untuk membenarkan makanan yang kita makan tu dapat digunakan untuk memberi tenaga dan khasiat pada badan. Dan juga dalam sistem penghadaman, fungsi dia adalah untuk mengawal nutrien atau nutrisi untuk disebarkan ke seluruh badan. Okay, itulah fungsi sistem penghadaman sebenarnya. Antara tiga fungsi pentinglah sistem penghadaman. Okey. Kalau kita tengok dekat sini sistem penghadaman lebih kurang macam inilah kedudukan dia.
Selalu kalau kita kata kita nak makan sedap tu kan, yang makanan sedap tu sebenarnya kita rasa dekat sini je, beberapa inci kat tekak ni je yang nak rasa sedap tu. Tapi makanan kita tu kalau dia sedap saja tapi kurang berkhasiat, yang akan sengsara dan merananya ialah dekat sini. Kita punya sistem penghadaman kita dekat dalam usus besar dan usus kecil macam ni. So sebelum kita nak makan tu, jangan kira sedap saja, kita kena ambil kira juga faktor kebaikan lah makanan kita tu. Okay, so ni sekadar peringatan je lah. Okay, kalau kita tengok sistem penghadaman kita, kalau usus tu kan ada usus besar dan usus kecil, tapi sebenarnya dekat usus kecil ni dia macam-macam. Ada usus 12 jari ni, kalau dekat Indonesia, bahasa Indonesia dia punya terma dia adalah usus 12 jari, usus kosong lah, usus penyerapan, macam-macam sebenarnya berselirat usus kecil kita kat sini. Dan usus besar ni nampak macam satu besar cantik je, tapi kat sini adalah hasil dia selepas proses pencernaan sebelum diumumkan atau disingkirkan daripada badan. Okay. So mengikut kata pakar saintis kita yang terulung, antara pakar saintis yang terulung lah dulu, katanya all disease begins in the gut. Kebanyakan penyakit berpunca daripada perut, okay, daripada usus kita. Jadi wajarlah untuk kita ambil tahu macam mana cara penjagaan usus. So peranan usus ini adalah gambar cantik nampak macam ni usus besar dan usus kecil kat tengah-tengah tu. Sebenarnya makanan masuk ke perut, dia akan proses dekat usus kecil dulu, lepas tu barulah dia masuk ke usus besar, acuan yang besar ni. Okay, so apa dia peranan usus kecil? Ini bukan usus-usus ni peranan usus. Lepas tu dia punya sub topik dia usus kecil. So usus kecil ni ada 3 fungsi utama. Okay, salah satu fungsi dia adalah untuk mencerna makanan. Cara dia mencerna makanan adalah sebab daripada perut sebenarnya dah ada enzim-enzim yang terhasil. Okay, ada asid enzim yang terhasil untuk bantu pencernaan makanan, dan seterusnya bila masuk ke dalam usus kecil akan ada lagi enzim-enzim lain yang akan terhasil untuk membantu proses pencernaan makanan tersebut. Okay, bila makanan telah dicerna, bila makanan telah dicernakan, makanan-makanan ataupun khasiat-khasiat daripada makanan tu akan diserap. Okay, diserap daripada usus kecil ni lagi, dia dah bantu untuk menyerap nutrisi yang nak digunakan oleh badan. Okay, dan apa-apa bahan yang tak diperlukan akan disingkirkan terus ke usus besar untuk proses seterusnya. So banyak sebenarnya kerja usus kecil ni. Nampak tak usus kecil ni berselirat ni kat dalam perut kita? Okay, tapi dia sebenarnya bukan licin macam ni Saya akan tunjuk macam mana rupa sekejap mana pula pergi tadi. Okey, saya akan tunjuk macam mana rupa usus kecil punya dinding. Okey, ini pula adalah usus besar. Okey, usus besar ada 3 fungsi utama. Satu adalah untuk menyerap air dan ion mineral seperti sodium dan klorida. So fungsi dia untuk menyerap air adalah supaya dia nak, ini adalah lepas dah diproses kat usus kecil, dia masuk ke usus besar untuk menghasilkan najis. Okay, so dalam proses nak menghasilkan najis tu, sisa-sisa makanan tu akan diserap air supaya dia akan membentuk najis lah yang elok untuk disingkirkan oleh badan kita. Okay, dan dekat usus besar ni juga adalah tempat untuk membentuk dan menyimpan najis untuk sementara waktu saja sepatutnya. Okay, setengah orang dia suka simpan najis, dia jadikan usus besar ni untuk penyimpanan najis yang untuk seminggu. Sebenarnya tak boleh. Warehouse ni sebenarnya sekejap saja, satu hari, tempoh dia 1 hari saja untuk menyimpan. Lepas tu patutnya dikeluarkan. Okay, itu kalau usus besar kita dalam keadaan baik lah. Dan juga
usus besar ni juga menjadi rumah untuk lebih daripada 500 spesies bakteria. Okay, kita tahu dalam usus besar kita dan usus kecil kita perlulah ada flora bakteria yang sangat-sangat meriah. Okay, flora bakteria ni maksudnya bakteria baik yang sangat banyak untuk bantu mensejahterakan usus kita. Okay, so kita punya usus sebenarnya bakteria baik ada banyak kat dalam badan kita, dekat tangan pun ada, dekat saluran makanan pun ada, tapi yang paling banyak bakteria baik ada kat dalam usus kita. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu tahap kesihatan usus? Cara mudah untuk kita nak tahu tahap kesihatan usus kita, tak perlu pergi scan, tak perlu pergi cek doktor, kita boleh cek sendiri tiap-tiap pagi. Okay. Okay, macam mana kita nak tengok? Sepatutnya kita akan, sistem penghadaman yang sihat, sepatutnya kita akan membuang setiap pagi lah, itu waktu yang terbaik. Okay. Dan kita tengok kualiti najis kita macam mana. Itu adalah salah satu cara untuk tahu kesihatan usus kita, tahap kesihatan. Okay. Kalau tengok dalam gambar ni, nombor 1 ni nampak tak? Dia bulat-bulat macam tak kambing ni kan. Yang ini dia kata separate hard lumps. Maksudnya dia bulat-bulat, ketul-ketul dan dia keras. Okay, ini adalah kategori sembelit severe constipation dia kata. Sembelit yang tahap tinggi lah ni. Okay. Okay. Yang tahap kedua ialah lumpy and sausage-like. Nampak kan gambar ni? Dia tak betul-betul. Dia dah ada bentuk tapi dia tak smooth. Dia macam masih ada lumpy punya shape. So ini dikata mild constipation, sembelit tahap okey lah sikit. Okay. Ini tahap 1 dengan tahap 2, ini adalah menunjukkan kita punya usus tak berapa sihat. Mungkin kekurangan air yang menyebabkan najis kita betul-betul, ataupun najis yang dah lama. Najis yang lama ni maksudnya makanan yang minggu lepas baru nak keluar. Okay, so bila dia makin lama, kita punya usus besar tadi kan patutnya fungsi dia untuk menyerap air kan. So dia lama sangat, so dah banyak sangat air telah diserap, okay, oleh usus besar. So jadi betul-betul tu nampak macam kurang air. Okay, tahap ketiga, kalau tengok dalam gambar ni dia macam perjalanan ya. Okay, tahap ketiga sausage shape with cracks. Okay, too much information pula kat situ, ataupun sausage shape dan licin, smooth. Okay, ini adalah kriteria najis yang menunjukkan usus kita dalam keadaan baik dan keadaan sihat. Okay. Mana pula pergi? Okay. Seterusnya tahap type 5 ni, najis dia soft blocks. Maksudnya dia bukan betul-betul keras, dia macam terasing juga, betul-betul tapi macam lembut. Dan ini mungkin disebabkan oleh kekurangan serat. Makanan yang kita makan tu kurang serat. Apa makanan berserat? Seperti sayur, buah. So kalau kita tak makan banyak sayur, tak makan banyak buah, mungkin najis kita tak dapat terbentuk panjang macam tu. Dan type 6 adalah kalau dia berderai-derai juga. Ni namanya mild diarrhea. Okay. Kalau mild diarrhea macam ni juga mungkin disebabkan oleh kekurangan fiber. Dan yang seterusnya, yang last sekali, kalau najis terlampau cair, okay, macam liquid consistency with no solid pieces, tak ada solid pun langsung, dia terlampau cair, ini namanya severe diarrhea. Mungkin kita salah makan, mungkin kita makan elok yang irritate kita punya usus dan sebagainya. So ini adalah cara mudah untuk kita tahu tahap kesihatan usus kita. Jika kita ada makan sesuatu yang tak elok, biasanya kita akan cerit-berit kan. Macam mana nak tahu kita punya benda yang tak elok tu dah habis disingkirkan adalah bila kita punya cerit-berit tu dah stop dan kita dapat najis yang elok semula. Dan lagi satu juga, kalau kita dapat kita selalu dapat pagi-pagi, kita selalu dapat najis yang macam nombor 5 ni. Jadi kita tahulah itu adalah signal badan kita nak bagi tahu kita punya makanan kurang buah dan sayur. So apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena makan lebih banyak buah, lebih banyak sayur.
Cubalah, nanti you akan tengok you punya najis esok mesti lagi cantik. Better. It should be like that. Dan contohnya kalau you dapat najis nombor type 1 atau type 2 ni, tandanya mungkin kita kurang air ataupun kita rasa kita dah minum air banyak, tapi badan kita memerlukan lebih banyak air sebenarnya. So kita kena minum lebih banyak air dan tengok keesokan harinya adakah najis kita bertambah baik. Sepatutnya jika cukup dah semua makanan-makanan yang diperlukan oleh badan, kita akan dapat najis yang cantik seperti type 3 and type 4 yang pakai sunglass ni. Okay. Okay. Di sini dia lambat tak respon sekarang. Okay, so ciri-ciri najis sihat, saya ulang balik, dia mestilah saiz dia mesti besar, panjang, kuning, terapung dan tak busuk sangat. Dan kita perlu pergi membuang 1 ke 2 kali setiap hari sebab kita makan hari-hari kan. So kita kena membuang hari-hari juga. Melainkan kita memang makan seminggu sekali, bolehlah kita membuang seminggu sekali juga. Okey, kenapa kena besar panjang? Sebab ingat tak tadi shape usus besar tu adalah acuan dia adalah besar dan panjang. Okey, jadi kalau acuan tu dah besar dan panjang, kalau kita buat kuih kan, hasil dia mesti dah sama dengan acuan dia, betul tak? So kita punya najis pun mestilah besar dan panjang. Jika najis kita tak besar, najis kita kurus dan dia panjang dan kurus. Maksudnya mungkin ada kerak-kerak usus dekat tepi-tepi usus tu. Okay, ada macam kotoran-kotoran yang dah menempel dekat keliling usus tu. Tu yang menyebabkan dia dapat halus saja. Dan kenapa kena kuning? Kuning tu maksudnya najis yang baru. Kalau warna gelap, biasanya itu adalah najis lama. Okay, kenapa kena terapung? Itu salah satu tanda juga kita punya makanan cukup fiber. Okay, kalau tenggelam tu mungkin kita punya makanan kurang fiber. Tak busuk sangat. Sebab kalau busuk sangat tu maksudnya najis lama juga. Okay? Tak adalah nak kata najis kita wangi, tapi setengah orang dia punya busuk tu sampai terlampau bau dia. Okay, sekejap. Saya nak bagi orang masuk. Okey, seterusnya. Apa jadi jika usus kita tak sihat? Okay, usus yang tak sihat boleh menyebabkan badan kita tak dapat serap nutrien dengan baik. Okay, contohnya sebelum ni pernah kita dengar perkongsian orang ni dia memang ada masalah kesihatan. Okay, kalau tak silap saya masalah kulit dia memang teruk. Jadi orang ini makan produk Shanghou, Yunken Lingzi dengan dos yang sangat tinggi sebenarnya, 20 biji setiap hari kalau tak silap saya. Tapi tak ada kesan, tak ada tindak balas pada dia. Seolah-olah dia makan Lingzi tu keluar saja, macam tu. Tak ada apa-apa, tindak balas yang signifikan lah, yang sesuai dengan dia punya keadaan badan sebenarnya. Lepas tu dia mula untuk ambil set perut kita. Kita ada set perut yang baik untuk usus. Bila dia dah makan set perut sekali dengan 20 biji Lingzi tadi, barulah dapat reaction yang macam-macam. Okay, keluar najis yang busuk, hitam dan sebagainya. Sebab mungkin pada asalnya dia punya perut memang bukan, ataupun dia punya usus bukan dalam keadaan sihat. Okay, dan bila usus kita tak ada dalam keadaan sihat, maksudnya kita punya usus besar, usus kecil tu dah plastik jam dengan macam-macam kotoran, tak dapat nak serap pun khasiat daripada Lingzi tadi ataupun dari apa-apa nutrien yang kita makan. Itu yang kita makan tu macam tak ada apa-apa je. Kadang-kadang ada orang kata dia dah makan suplemen macam-macam pun tak ada apa-apa. Dia makan ubat doktor pun tak baik-baik. Kenapa? Sebab mungkin usus dia dalam keadaan yang sangat-sangat tak sihat, tak dapat nak menyerap khasiat atau nutrien yang dimakan. Okay? Dan bila usus tak sihat, dia boleh membuatkan kita tak dapat menyimpan lemak dengan baik, tak dapat melaraskan gula sebab ada fungsi-fungsi tertentu dekat dalam usus kita. Dan sebenarnya usus yang tidak sihat adalah punca kepada kebanyakan penyakit, termasuklah kanser. Simptom-simptom usus yang tak sihat. Okey, jika kita mengalami simptom-simptom seperti di bawah, mungkin ini adalah tanda-tanda awal menunjukkan kita punya usus tak sihat sebenarnya. Salah satunya adalah sugar cravings yang melampau. Okay, sugar cravings kalau kita tahu memang menunjukkan ada sesuatu yang kurang dalam badan kita, okay, atau sesuatu yang terlebih, menyebabkan kita
teringin sangat nak makan benda manis. Okay, so sugar cravings adalah salah satu simptom menunjukkan usus kita tak sihat sebenarnya. Kalau kita kerap sakit perut, kalau sakit perut sebab salah makan tu, lepas tu lama-lama okey, itu tak ada masalah. Ini macam kerap sakit perut, makan benda elok pun sakit perut juga, makan sikit sakit perut. So itu adalah tanda awal juga usus kita tak sihat. Ataupun kulit kita tak sihat, kulit kita nampak kusam atau banyak gatal-gatal ataupun jerawat kat muka. Saya pernah dengar orang kata kalau ada satu jerawat pun kat muka sebenarnya memang menunjukkan usus kita tak sihat. Okey, kalau tiba-tiba berat badan bertambah, okey, dengan drastik ataupun tiba-tiba berat badan berkurang, walaupun tak adalah makan kurang kan, makan sama je, tapi tiba-tiba berat badan drop atau berat badan bertambah. Pun mungkin kita kena berhati-hati, kena cek balik usus kita macam mana. Jika kita selalu lesu, rasa letih saja atau kembung perut ni kemungkinan dah ada angin lah dalam badan. Bila kita punya usus tu najis dah lama-lama tak keluar, dia akan mengeluarkan sejenis gas, okay, dan gas ni akan menyebabkan perut kita kembung. Itu yang kalau tengok yang last kali tu buang angin yang berbau, okay. Kalau kita punya perut kita dah gassy, kadang-kadang kita sendawa, kita kerak sendawa kan, kadang-kadang kita bila buang angin pun bau busuk sangat, itu sebenarnya daripada usus yang tak sihat. Tapi sebenarnya kadang-kadang dah sumbat sangat kan, tak boleh nak kentut dah, dia akan naik atas balik dan akan sendawa. Itu sebenarnya tanda-tanda badan kita banyak angin, dan angin tu biasanya disebabkan oleh usus yang tak sihat lah. Sebelik cerit-berit pun adalah yang berkaitan dengan usus dan juga pedih ulu hati, atau orang panggil GERD, okay, dan sebagainya, rasa gastrik atau gassy lah naik atas dekat kita punya lepas makan ke sebelum makan ke, itu salah satu tanda juga kita punya usus tak sihat. Ini adalah contoh usus sihat yang sebelah kanan tu dan usus yang tak sihat kita boleh tengok sebelah kiri. Macam-macam rupa dia jika dia tak sihat. Kalau tampak sihat ni macam cantik je kan, dia besar kan, tadi saya cakap dia punya usus dia punya acuan besar dan panjang, so sepatutnya najis kita pun bentuk macam ni sebenarnya. Tetapi jika usus kita tak sihat, mungkin sebab ada kerak-kerak banyak, makanan-makanan daripada raya beberapa tahun lepas yang masih ada sisa-sisa lah, okay, masih ada sisa-sisa yang berbaki melekat-lekat dekat dinding usus kita tu, dia akan sebenarnya meninggalkan kesan. Kalau macam ni, ini gambar lukisan saja memang kita nampak, tapi yang realitinya pun macam ni juga usus yang tak sihat. Ada yang saiznya macam halus kat tengah-tengah macam ni kan, dekat sini halus kat tengah, tiba-tiba besar bengkak pula dekat hujungnya dan sebagainya. Okay, dan sebenarnya transverse colon ni dekat atas ni, jika ada tersumbatlah dekat kiri kanannya dan menyebabkan berat dekat sini, bila dia berat sangat dia boleh ke bawah, macam U terbalik. U terbalik, dia macam bentuk U lah, dia macam bentuk U ke bawah, dan dia kalau dia bentuk U ke bawah tu, dia berat, dia boleh menghimpit organ kat bawah sebenarnya. So kadang-kadang ada orang kata dia tak tahan nasi nak terkencing, ataupun bila nak kencing saja kena terus kencing, tak boleh nak tahan-tahan kan. Itu mungkin sebab cek balik dia sembelit ke tidak. Sebab mungkin usus dia sebenarnya dah menekan. Kat bawah ni ada bundi kencing, ada rahim untuk perempuan. Okay, kadang-kadang masalah rahim jatuh pun disebabkan sembelit juga sebenarnya. Okay, disebabkan usus kita ni dah jatuh dan menghempak. Jadi kita kena cuci balik, bersihkan balik kita punya kolon, dan insyaAllah dia akan naik balik lah. Okay. Ini adalah gambar rajah lukisan saja kan. Saya tunjuk sikit gambar real sikit. Minta maaf tapi tak adalah teruk sangat kan. Okay, so kalau tengok sebelah kanan ni adalah healthy colon, nampak dia cantik je kan, bersih. Tapi yang sebelah kiri ni pun tak ada benda-benda yang gooey sangat. Cumanya boleh nampak dekat dinding-dinding usus tu, nampak tak dia macam berpoket-poket. Ni panggil polyps ke kalau tak silap ni. Poket-poket ni lah yang banyak menyimpan angin-angin. Okay, kalau orang banyak angin, dia biasanya akan mungkin usus dia adalah keadaan yang sebegini. Okay, ini adalah keadaan usus yang tak sihat sebenarnya. Okay, so tadi saya cakap dekat dalam usus kecil sebenarnya ada banyak macam rambut-rambut macam ni, nama dia villi.
Okay. Kalau usus yang sihat tu, usus kecil yang sihat, dia punya bili-bili dia ni jelas kelihatan. Dia macam rambut-rambut tau. Okay, halus dan kalau tak silap saya dekat setiap bili ni pun ada lagi rambut-rambut halus. Saya akan tunjuk dekat gambar yang sebelah lagi. Dekat sinilah di mana pembiakan bakteria baik akan ada banyak jika bili-bili dia cantik macam ni, tinggi dan jarang-jarang macam rambut-rambutnya ada. So bakteria baik akan dapat membiak dengan sihat, dengan banyak dalam keadaan usus kecil yang macam ni. Tetapi jika kita banyak makan makanan yang bergluten ataupun kita punya usus tak berada dalam keadaan sihat, nampak tak kat sini, dia punya rambut-rambut tu dah tenggelam. Yang dekat dia punya yang lapisan bawah ni tenggelam dengan lapisan mungkin ada gluten yang tebal dekat cerah-cerah dia, menyebabkan nampak permukaan je kat atas. So bila macam ni, bakteria baik susah nak membiak dengan banyak. Okay. Okay, so ini adalah setiap bili tu dia ada microvili lagi dekat tepi-tepi dia. So ini adalah tempat dia nak menyerap nutrisi, okay, tempat nak menyerap nutrisi daripada makanan yang kita makan. So apa dia kepentingan penjagaan usus? Okay. Kepentingan kita nak jaga usus ni, kita perlulah mengamalkan pemakanan yang baik lah. Okay? Kita perlu amalkan pemakanan yang baik untuk kesihatan usus kita, dan pemakanan yang baik tu termasuklah tinggi serat larut dan tak larut. Perlu amalkan makanan yang rendah gluten, sebab gluten kalau terlampau banyak dalam kita punya pemakanan harian akan menutup bili-bili tadi yang saya cakap tu. Dia akan menghasilkan lapisan seperti jelly lah dekat bili-bili tu akan menebal. Jadi bila bili-bili kita dah tenggelam dengan lapisan gluten tadi, tak dapat menyerap khasiat-khasiat daripada pemakanan atau daripada ubat-ubat yang kita makan tu. Okay. Perlu kurangkan makanan yang bergula, okay, makanan yang rendah gula, sebab gula adalah boleh jadi racun pada setengah orang yang kalau tahap kesihatan dia dah amat-amat teruk, gula dah boleh ibaratkan seperti racun dah. Okay. Perlu memperbanyakkan probiotik dan prebiotik. Salah satu tu adalah bakteria baik yang sangat-sangat diperlukan dalam kita punya usus, yang dia akan hidup dekat celah-celah bili tadi. Dan satu lagi, saya tak ingat lah mana satu pro ke pre. Satu tu adalah bakteria baik dan satu lagi adalah makanan kepada bakteria baik. Jadi kalau bakteria baik kita ada banyak dan kita ada supply makanan yang banyak pula untuk kita punya bakteria baik tu, dia akan dapat membiak dan beranak pinak dengan lebih banyak. Elakkan makanan yang sukar dihadam di waktu malam. Sebab bila kita dah towards malam, badan kita lama-lama akan dah tak seaktif di waktu siang. Jadi elakkan kita makan makanan yang sukar dihadam di waktu malam. Kalau tidak, nanti takut bila kita berehat, masih ada makanan lagi yang tak hadam lagi. Itu yang tak elok untuk kita punya usus. Dan of course elakkan makanan lewat malam lah. Kalau boleh, tak perlulah ada supper pula kan. Dah dinner awal macam pukul 8 macam tu, dah lah. Lepas tu jangan makan lagi lewat malam lah dan sebagainya. Dan sebaiknya minum air yang cukup setiap hari. Okay, sebab kalau kita nak cuci pinggan, nak cuci baju pun kita perlukan minum air kan. Jadi nak cuci badan pun perlu air yang cukup. Lama pula saya cakap. Okay, so last kali sebenarnya usus, kita punya usus dan juga kita punya otak ni ada gut brain axis, sangat-sangat berkait. Okay, daripada brain ke gut, gut ni kita punya usus lah. Okay, jika usus kita tak sihat, akan menyebabkan kita punya brain create stress, anxiety. Sekarang ada banyak masalah berkaitan dengan mental. Saya sentuh sikit saja malam ni. Okay, dia sangat-sangat berkait sebenarnya. Kalau orang kata betul ke macam jauh je otak dengan usus tu, tidak. Dia memang ada saraf yang berkait antara otak direct dengan perut kita. Dan juga
kita punya sistem saraf, neurotransmitters, serotonin, dan juga kalau kita punya usus tak sihat, okay, dia akan menyebabkan depression. Okay, memang sangat-sangat berkaitlah benda ni. Baru-baru ni pun saya pernah ada alami macam mild depression. Saya sangat-sangat signifikan lah bila saya pergi ke tandas saja, memang nampak perubahan tu sangat ketara. Terus saya punya rasa macam-macam tu dah tak rasa dah. Okay, sekejap saya nak bagi orang masuk. Okay, so itu sedikit tentang gut-brain axis tu. Saya lupa nak mention tadi. Okay, so untuk malam ni itu saja saya punya perkongsian yang ringkas tentang kepentingan menjaga usus. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Saya tengok je. Oh, ada orang angkat tangan ke tu? Siapa angkat tangan tu? Puan Fiza Zali. Nak tanya apa? Angkat tangan nak tanya soalan ke nak hi? Sekejap dekat mesej ni ada soalan tak? Okey, tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya berkenaan usus? Sorry, saya nak tanya. Tadi tak boleh tekan. Apa ni nak tanya saya, Assalamualaikum, saya Fiza dari JB. Nak tanya, kalau najis kita tu kan, kadang-kadang tak tentu ada masa, ada masa macam ada lendir lah. Kadang-kadang macam okey, kadang kita masa basuh tu, masa cuci kita rasa macam ada lendir. Apa tanda tu? Sebelum tu Puan Fiza tengah makan produk Syahor ke? Oh, saya dah lama makan. Ya, oh okey. Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau saya rasa saya ambil berry ni dari 2019. Okey. Tapi baru-baru ni je rasa macam najis berlendir ya? Tak juga, tak perasan lah dulu tapi macam kadang-kadang kadang-kadang sekarang ni saya tak tahu makanan saya tu ada kandungan yang tidak baik ke atau dia tengah mengeluarkan toksik ke apa ke tak tahu. Okey. Saya cuba jawab ya. Okey, thank you. Fiza. Okey, soalannya kenapa kadang-kadang najis kita berlendir? Kalau siapa yang pernah dengar kita punya perkongsian sebelum ni tentang healing crisis ni adalah krisis penyembuhan badan kita kan. Kalau kita makan Lingzi atau produk-produk yang kita selalu makan dekat Syahor, kadang-kadang kita akan melalui healing crisis. Tapi sebenarnya healing crisis ni adalah proses semula jadi badan kita sedang nak menyembuh. Kadang-kadang tak makan Lingzi pun badan kita boleh melalui healing crisis juga. Saya punya pengalaman sendiri, untuk setengah orang yang ada sakit darah tinggi contohnya ataupun kolesterol, ada high kolesterol, bila dia awal-awal makan Lingzi, dia punya najis memang sedikit berlendir. Okey, sedikit berlendir, mungkin sebab ada banyak minyak-minyak lemak lah daripada badan dia nak disingkirkan. Kadang-kadang ada juga saya ada testimoni lepas makan fiber, gabungan beberapa produk lah, ada dah makan Lingzi untuk sekian lama, tiba-tiba makan fiber. Okay, fiber ni macam kita tahu fiber Syahor dia ada serat larut dan serat tak larut. So kadang-kadang bila kita makan makanan yang contohnya fiber tadi, sebab saya ada satu kes tu, bila dia makan fiber memang nampak obvious dia punya najis sedikit berlendir. So jika kita sedang makan produk-produk yang bagus seperti produk Lingzi, produk Syahor, memang cleansing, najis yang berlendir tu adalah satu simptom yang bagus lah, okay? Menunjukkan badan kita sedang melalui cleansing. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, macam saya cakap tadi, najis kita adalah salah satu medical check-up yang kita boleh buat untuk kita nak tahu tahap kesihatan badan kita. Kalau dia berlendir tu mungkin sebab kita ada makan banyak sangat makanan berlemak ke kan, makanan yang high kolesterol ke dan sebagainya, so mungkin kita boleh kurangkan. Tapi jika kita memang sedang makan produk, teruskan saja. InsyaAllah dia akan bantulah untuk singkirkan apa-apa yang berlebihan. Yang penting kita jangan takut kalau healing crisis tu, kalau ada benda
benda macam berlendir ke apa-apa keluar tu, kita jangan takut sangat. Sebab yang penting dia keluar dalam badan kan. Yang kita takut tu kalau dia tak keluar. Itu yang kita takut tu, betul tak? Kalau benda-benda tu semua keluar daripada badan, tapi badan kita rasa lebih sihat, lebih ringan, Alhamdulillah. Kalau rasa macam masih tak sedap badan ke dan sebagainya, cuba tambah dos, tadi puan ambil Dr. Berry kan, cuba tambah dos Lindsay, Polen dan sebagainya. Ataupun saya memang ambil semua, memang ambil banyak lah saya ambil. Okay, Saya memang ambil bagus. kopi, memang saya minum sehari 2 kali. Lepas tu saya ambil Lindsay YK. Kemudian saya ambil Vita King sebab kaki saya. Lepas tu saya ambil fiber kadang-kadang. Tapi berry tu boleh dikatakan selalulah saya ambil. So sekarang saya dah tambah lagi yang konsisten dengan pollen. Bagus. Kalau macam tu, insyaAllah memang itu healing crisis lah kot puan. Proses pembersihan badan. Cuma saya rasa saya lebih macam cergas lah. Kat situ walaupun busy tapi cergas. Tapi saya kata kenapa pula kan macam tu lah. Tapi tak selalu lah. Tapi saya tak pasti sama ada pemakanan saya ke. Macam tu lah. Okay, bagus. Thank you. Yang penting, okay sama. Yang penting badan kita rasa better kan. Okay, terima kasih Puan Fiza. Alright. Okay, saya ada satu lagi soalan daripada Puan Umicha. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya peminum kopi CO yang tegal dan najis berkala gelap. Adakah itu biasa? Bagus tu minum kopi CO kan? Najis skala gelap, kalau saya mention tadi, sepatutnya najis yang sihat adalah besar panjang, bukan warna saja kena besar panjang, warna kuning, kalau boleh kuning ataupun light chocolate, light brown, terapung dan tak busuk sangat. Okay, kalau najis berwarna gelap sangat ni mungkin najis lama-lama. Okay, so cuba banyakkan makan fiber, maksud saya lebih banyakkan sayur dengan buah-buah dalam makanan harian, dan minum air yang banyak, dan pastikan pembuangan kita adalah setiap hari. Dan setiap hari tu kadang-kadang ada orang kata dia memang buang setiap hari, tapi ada yang terlampau kerap. Setiap kali makan buang, setiap kali makan buang pun tak boleh juga sebenarnya. Itu maksudnya badan dia tak sempat nak serap pun apa-apa makanan. Dan juga ada yang membuang setiap hari tapi warna gelap juga, mungkin itu sebenarnya bukan najis yang baru, itu mungkin najis yang dah lama-lama. Jadi cuba buat cleansing perut dulu Puan Umicha. Ambil kita punya set perut, lepas ni insyaAllah Ina akan ceritakan set perut tu apa, dan sepatutnya kita punya najis dapat light brown ke kuning. Okay, itu ciri-ciri najis yang sihat. Okay, suku dan separuh. Okay, bagus juga tu. Amalkan pemakanan tu dah bagus dah kan. Bila kita dah amalkan pemakanan sihat tu dah bagus. Tapi jangan lupa yang sebelum-sebelum ni, sebelum kita amalkan suku-suku separuh tu, mungkin kita ada habit pemakanan yang tak elok ke, kita nak kena korek dulu kotoran-kotoran yang lama tu. Pemakanan yang hari ni dan yang beberapa tahun sebelum ni yang dah bagus tu, Alhamdulillah. Tapi kita kena cuba sekali-sekala buat cleansing perut, sebab mungkin ada kotoran-kotoran lama yang perlu kerak-kerak lama yang perlu dilongkahkan tu. Okay, cubalah. Best tau. Oh, dah 2 tahun amalkan. Okay, Alhamdulillah bagus. Pernah tak ambil kita punya set perut fiber, protein dengan lactoberry tu? Puan Umicha. 2 tahun ni maksudnya 2 tahun amalkan kopi CO ya? Ataupun 2 tahun amalkan suku-suku separuh? Kalau Puan Umicha boleh, pernah ambil laktos saja. Saya betul-betul cadangkan cuba Puan Umicha ambil fiber dengan apa nama tu tadi, soya protein sekali, campur dengan lakto. Cuba buat dalam sebulan ke 2 ke 3 kali sehari, insyaAllah dia akan memang nampaklah dia punya perbezaan insyaAllah dalam kita punya najis tu. Kita punya najis tu memang nampak, memang dan bila kita punya najis tu lebih cantik sebenarnya, lebih besar panjang kuning tu kita dapat, memang lega sebenarnya perut kita. Siapa yang tak pernah rasa tu, saya cadangkan cubalah ambil, okay?
sekali-sekala lah kalau rasa perut tak sedap ke kan, sekali-sekala kita flush dengan kita punya set perut. Sekarang on Pollen and YKB. Okey, bagus juga. YKB dengan Pollen sangat-sangat bagus. Tapi fiber tu, saya memang sangat-sangat suggest kalau siapa tak pernah makan kita punya fiber tu memang amazing lah. Sebenarnya dalam fiber kita tu special dia sebab dalam tu ada linti juga kan. Dan fiber kita, kejap lagi nak akan share lah pasal fiber tu. Saya pula nak cerita pasal fiber ni, topik orang lain. Okey, ada soalan lain tak berkenaan dengan usus? Kalau tak ada, ataupun kalau ada, lepas ni Ina boleh sambung. Ada. Kak Ina nak tanya soalan? Boleh buka mic tanya. Assalamualaikum. Bukan nak tanya. More on sharing just mini tips kind of thing lah. Sebab ada juga my downline dia first time makan minum fiber, and jenis yang memang tak suka sayur and all those things, and susah minum air. So dia kata macam mana nak minum satu paket sekaligus. So what I would suggest cadangkan kepada mereka ialah kalau susah nak sekali minum satu paket dan sekali minum banyak, cuba bahagikan satu paket tu bagi kepada setengah ataupun suku sikit-sikit. Just untuk sesuaikan tekak kita, sesuaikan badan kita dengan pengambilan fiber tu. Especially untuk orang yang ada masalah susah nak minum. So bila kita fiber kita campur dengan air, immediately within tak sampai seminit dia akan kembang kan. So I would suggest ibu sikit air, campur dengan air, lepas tu terus minum. Bila dah rasa lebih selesa, then baru boleh ambil one packet lah. That's one tip. Second that I want to share, tadi sebut pasal healing crisis, and then ayah ada sebut pasal yang Syara tadi sebut pasal badan rasa ringan, that kind of thing. It is something yang kita boleh tanya kepada pengguna endowment kita, benda-benda asas. Bila dia ambil produk, dia ada healing crisis, sebut kebanyakan orang tak suka nak lalui. Kalau boleh nak elak lah kan. Pada waktu yang sama kita perlu tekankan, highlightkan kepada mereka, tanya benda-benda asas. Tidur macam mana, selera makan macam mana, pembuangan macam mana, badan rasa ringan ke tak, ataupun jenis yang benda-benda yang macam mana, I can only bagi example. Ada orang dalam, ni dia ambil set perut, and dia ambil pollen, healing crisis macam-macam lah. Biasalah dia komplain tak suka apa semua, tapi dia kata dia perasan semenjak dia amalkan pollen, lepas sebulan, dia ambil tak banyak pun. I think 5 biji ke 10 biji macam tu lah. Lepas sebulan, dia perasan bila lepas mandi, tengok dekat cermin, dia umur 60 tahun, 60. Kat cermin, dia macam muka dia pinkish. As if macam dia pakai rouge. I was like, rouge tu benda kita macam blusher. For someone in her 60s, naturally pink, tak payah nak pakai makeup, first thing in the morning, it's, to her that is a big deal. Kalau tak, dia memang pucat je. So benda-benda macam ni lah, kita tanya dia benda-benda asas dari segi tidur macam mana, selera makan macam mana, badan ringan, rasa lebih pergerakan lebih more ligat, benda-benda macam tu. Orang tak notice tau, dia hanya perasan healing crisis je, dia tak nampak benda-benda perbezaan yang lain yang dilalui, melainkan kalau kita rajin bertanya ataupun kita sendiri bagi example. Does it make sense? Sorry. Macam itulah. Okay, I think that's about it lah kot. Okay, terima kasih Kak Ina. Okay, so betul yang awal-awal tadi Kak Ina kata, kadang-kadang siapa yang tak biasa dengan fiber tu mungkin ada yang macam rasa pelik sikit lah. Fiber tu bukan macam air sedap-sedap yang kita minum tu kan. Tapi dia sebenarnya dalam dia ada rasa lemon sikit. Bagi siapa yang biasa minum fiber, dia mungkin boleh terima. Tapi kalau awal-awal lagi tak biasa dengan fiber, dia memang cepat kembang macam Kak Ina cakap tadi. So minum sikit-sikit dulu. Dah rasa okey, sesuai, bolehlah bancuh satu sachet tu, terus minum. Okay, cara bancuh dia senang, dia bancuh je dengan air sejuk atau air biasa, dan jangan lama-lama sangat, lepas shake tu terus minum. Okay, dan bila kita punya usus dah sihat, tadi Kak Ana kata bila dia ambil pollen pula, jadi memang
lebih berseri-seri lah muka kan, sampai pinkish pipi lah, bestnya kan, macam cantik naturally lah, maksudnya darah berjalan dah smooth lah. Itu semua sebenarnya sebab khasiat daripada pollen tu dapat diserap dengan baik bila usus kita dah sihat. Okay, so thank you very much pada yang bertanya soalan dan pada yang berkongsi. Tanpa meninggalkan masa, saya nak banyak pula saya berceloteh tadi dalam slide. Saya nak jemput Puan Irna untuk share seterusnya. Topik beliau adalah berkenaan dengan produk. Dipersilakan Puan. Sekejap, let me just stop presenting. Puan Irna ada ke tu? Dah tidur. Tak nampak pula muka dia. Buka mic Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Okay, dengar. Okay, kamera tak on. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat cepat-cepat je lah sebab macam kita dah kesuntukan masa. Okay, so tadi ayah dah cerita pasal kepentingan untuk kita menjaga usus. Kali ni saya nak perkenalkan dengan semua tentang kita punya produk yang sangat-sangat baik untuk kita punya kesihatan usus. Apa yang kita panggil, produk yang kita panggil sebagai set perut. Okay, so set perut ni apa sebenarnya? Set perut ni sebenarnya adalah gabungan 3 produk ni. Kita punya jahu fiber, soya protein dengan lactoberry. Ni kita punya set yang kita cakap paling best lah, paling ngam untuk kesihatan perut kita. Okay, saya pergi ke satu-satu produk Untuk jahu fiber, apakah kandungan yang ada dalam kita punya jahu fiber? Okay, nombor 1, kita punya fiber special sebab kita ada campuran fiber larut dan tidak larut air. Ada dua jenis fiber. Okay, so untuk fiber yang larut air ni, okay, dia sebab dia larut air kan, so dia akan membentuk macam gel. Fungsi fiber larut air ni ialah untuk mengawal gula, kolesterol dalam darah dan bantu untuk keluarkan gula kolesterol ni daripada badan kita. Yang kedua, serat tidak larut air. Okay, yang tak boleh nak larut dalam air, dia bantu untuk beri bentuk pada najis kita, kasih bulk untuk kita punya najis. Najis kita kena besar kan, macam ayah share tadi, besar, panjang. Jadi serat ni bantu untuk beri bentuk untuk najis kita. Okay, fungsi serat tidak larut air ni mengelakkan sembelit dan bantu untuk proses peristalsis. Geliang geliut usus kita tu untuk keluarkan najis daripada badan kan, ada proses geliang geliut. Jadi ia bantu untuk memudahkan kita punya najis untuk keluar. Okey, kandungan yang kedua, kita punya fiber special sebab kita ada linzi dalam dia. Kita tahu linzi boleh membersihkan kita punya toksin-toksin yang ada dalam badan. Okay, so dia sangat-sangat special. Apa-apa benda yang tak elok dalam badan kita, linzi ni akan bantu untuk buang. Okay, dan dia ada kandungan lain juga seperti digestion resistant maltodextrin. Ini kita dapat accreditation untuk kita punya maltodextrin ni ada empat benda, tapi saya kompreskan dalam ni melancarkan sistem pencernaan dan mengawal gula, kolesterol dan lemak. Okay. Kebaikan kita punya jahu fiber merangsang peristalsis, mengurangkan pengumpulan toksin dalam usus yang kacau kita punya sistem penghadaman untuk ambil nutrien daripada pemakanan kita, menurunkan risiko kanser usus, mengikat gula, lemak dan kolesterol dan bawa keluar dari badan, mencegah komplikasi penyakit diabetes, jantung dan arteriosklerosis, mengurangkan gastrik ataupun ulcer perut dan menggalakkan pertambahan bakteria dalam usus. Ini kita punya kebaikan fiber. Okay, so produk yang kedua ialah kita punya soya protein. Kacang soya, protein kan ada banyak. Kita punya sumber protein ada banyak. Satu daripada haiwan dan satu lagi daripada tumbuh-tumbuhan. Tapi daripada haiwan ni kita tahu dia ada ekstra lah. Ada lemak lah, ada kolesterol lah kan. Jadi
pilihan protein, sumber protein yang terbaik sebenarnya adalah daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Sebab tak ada benda-benda yang tak sihat ni. Okay. Dan kacang soya sebenarnya mengandungi asid amino yang terbaik. Dia punya keperluan tu sangat-sangat sesuai untuk badan manusia. Jadi kacang soya sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk kita punya sumber protein. Okey? Apakah kandungan kita punya soya protein? Okay, nombor 1, kita punya kacang soya adalah daripada kacang soya terasing. Kita mengekstrak dari kualiti soya yang terbaik, kita memang select yang terbaik saja soya itu, dan ia bebas purin. Purin ni adalah satu bahan yang akan merosakkan, membebankan kita punya organ-organ dalam badan, terutamanya kita punya buah pinggang. Jadi kita punya soya bebas purin. Untuk orang yang ada masalah buah pinggang terjejas, ada gout ke, kan gout tak boleh makan protein kan? Boleh ambil kita punya soya protein. Sebab apa? Untuk orang-orang yang ada masalah buah pinggang yang tak boleh ambil protein ni, sebenarnya mereka perlukan juga protein. Protein tu adalah bahan bina asas untuk kita punya sel. Kalau tak ada protein, tak masuk protein dalam badan, kita punya sel-sel dalam badan ni akan jadi tak sihat. Perlukan protein. Kita punya soya protein adalah pilihan yang terbaik untuk mereka-mereka yang ada masalah macam ni lah. Okay? Dan ia mudah dicerna, mudah diserap dalam badan. Dan kita punya soya protein, dia PDCAAS ni sebenarnya adalah nak tahu tahap kualiti protein tu. Dia tengok daripada kandungan asid amino, dan kita punya kacang soya sebenarnya dia untuk bacaan PDCAAS ni yang paling tinggi ialah 1. So kacang soya antara yang tertinggi kandungan asid aminonya, maksudnya dia adalah sumber protein yang sangat baik. Okay. Kandungan yang kedua dalam kita punya soya protein ialah lecithin, komponen yang ada dalam membran sel untuk menguatkan kita punya memori. Okay. Yang kedua, dia dapat mencernahkan lemak berlebihan dalam kita punya saluran darah. Ni typo ni, enzim ni tiba-tiba ada enzim pula ni. Okay. Maafkan saya. Okay. Itu kandungan yang kedua, lecithin ni, dia dapat buat ini. Kandungan yang ketiga, kita punya soya protein mengandungi enzim betik dan enzim nenas yang membantu untuk pencernaan. Okay, so kita punya soya protein ni rendah lemak, rendah kalori dan tiada kolesterol. Itu yang special. 1 sachet kita punya soya protein bersamaan dengan sebiji telur. Sangat-sangat berkhasiat. Kebaikan kita punya soya protein mudah diserap oleh badan, dapat kurangkan penyerapan lemak dan kolesterol oleh badan, mengurangkan timbunan lemak di pembuluh darah dan hati, mempergiat saraf cerebrum untuk otak, sesuai untuk wanita mengandung. Memang kita sangat-sangat sarankan untuk wanita mengandung untuk ambil kita punya protein untuk bantu perkembangan bayi dalam perut, dan juga untuk mak juga. Sebab dia memang protein memang kita perlukan untuk pembinaan sel-sel dalam badan kan. Mencegah penyakit nyanyuk sebab kita ada lecithin tadi yang sangat-sangat bagus untuk memori. Okay, produk kita yang ketiga ialah lactoberry. Lactoberry dia sebenarnya adalah sejenis probiotik dan prebiotik. Okay, kandungan kita punya lactoberry ni nombor 1, dia ada bakteria baik. Ini adalah bakteria baik lah. Bifidobacterium longum ni dapat mengekalkan keseimbangan flora bakteria usus yang normal, menyekat pembiakan bakteria punca penyakit, mencegah sembelit, menghasilkan kumpulan vitamin B serta pelbagai jenis enzim yang berguna untuk membantu penghadaman, mencegah cirit-berit yang berpunca daripada antibiotik atau bakteria penyebab penyakit. Okay, kita ada 2 jenis bakteria baik dalam kita punya lactoberry. Yang kedua ialah Bifidobacterium lactis. Okay, yang ni dia dapat menguraikan serat atau glycosaminoglycan, gula yang sukar dihadam oleh usus, menambahkan keasidan usus, menyekat pembiakan bakteria berbahaya,
membantu penghadaman dan penyerapan makanan jenis susu. Okay. Selain itu, dalam kita punya lactoberry ada juga 3 jenis berry, iaitu kita punya cranberry, raspberry dan blueberry. Cranberry dia dapat mencegah ancaman E. coli terhadap saluran kencing, jangkitan saluran kencing kan. Juga kita suka suggest juga untuk wanita yang mengandung, sebab selalunya wanita mengandung dia prone to ada masalah UTI, jangkitan saluran kencing. Raspberry dia dapat berkesan mencegah sembelit, dan berry biru ataupun blueberry dia baik untuk anti penuaan semula jadi. Sebenarnya bawah tu antioksidan. Okey, tak nampak. Okey, menghapuskan radikal bebas, menggalakkan penyingkiran sistem metabolisme. Okey, sambungan dia tadi, maafkan saya. Untuk kita punya blueberry. Okey. Nombor 6, kita ada juga prebiotik dalam kita punya lactoberry. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria baik. Maksudnya bila kita dah makan lactoberry tu ada banyak bakteria baik kan. So kita makan juga prebiotik supaya kita punya bakteria baik tu dapat membiak dengan banyak dalam kita punya usus. Kebaikan lactoberry meningkatkan bilangan bakteria baik dalam usus, mengurangkan masalah cerit berit kerana pengambilan antibiotik jangka panjang, mengurangkan masalah alergi ataupun eczema, perbaiki masalah lactose intolerant, bantu penyerapan susu, memperbaiki kesihatan mental, murung, autism, OCD, meningkatkan mood, kurangkan stres, memperbaiki masalah jangkitan salur kencing. Ini antara kebaikan kita punya lactoberry. Siapa yang perlu ambil set perut? Untuk orang yang ada masalah berkaitan usus seperti gastrik, sembelit, GERD, IBS, mereka memang sangat-sangat memerlukan kita punya set perut. Dia dapat memperbaiki keadaan kita punya usus. Orang tua yang tidak boleh mengunyah lagi, sangat-sangat sesuai sebab kita punya set perut adalah dalam bentuk serbuk. Jadi perlu dibancuh dengan air. Yang tak boleh nak kunyah ataupun dah tak boleh nak makan benda-benda yang keras, kita boleh suggest ambil set perut. Yang sibuk sangat, tak ada masa untuk makan sihat pun kita boleh suggest ambil set perut. Dia memang very simple. Just bancuh je semua dalam air, lepas tu boleh terus minum. Dia memang boleh kasih kenyang juga. Cadangan sarapan yang terbaik. Kita selalu suggest untuk orang ambil kita punya set perut ni pagi-pagi. Untuk cuci kita punya usus tu kan. Untuk orang yang nak tingkatkan kesihatan badan dan juga yang nak berat badan ideal, kita memang suggest untuk ambil kita punya set perut. Cadangan pengambilan. Kita suggest yang ini ikut Diamond di Singapore, dia ada share kan formula. Formula ni 1 fiber, 2 protein dengan 4 lactoberry. Kita shake dengan air suam ataupun air sejuk dalam 350 ml ke 500 ml, kita shake dan kita minum. Boleh buat ambil 1 ke 2 kali sehari, 3 kali sehari pun boleh, tak ada masalah. Dan sebaik-baiknya kita suggest untuk ambil masa perut kosong untuk kita nak dapatkan penyerapan yang banyak, lebih banyak kita punya set perut tu. So itu saja saya punya perkongsian. Ada apa-apa soalan ke? Terlalu cepat sangat ke ataupun terlalu short sangat? Sila komen. Puan Fiza ada soalan ke yang tadi punya tak turun-turun tangan? Kalau ada soalan, sekejap saya tengok. Tak ada. Thank you. Alright. Tadi Ina share yang pasal peristalsis tu, boleh explain tak peristalsis tu apa, yang fiber tu? Boleh membantu peristalsis tu, apa maksud dia?
Okay, peristalsis ni sebenarnya adalah proses dalam kita punya usus besar tu kan, najis tu tadi ayah ada share, najis tu dia akan disimpan kejap dalam kita punya usus besar. Tapi cara najis kita nak keluar, okay, daripada badan kita perlu ada macam proses peristalsis, geliut usus. Dia macam Urge nak ketan dah. Becik besar macam tu kan. Tu adalah peristalsis. Okay. Ada apa-apa soalan ke siapa-siapa atau tambahan? Okay, so sebenarnya produk fiber, lactobacillus dengan protein ni set perut yang basic lah sebenarnya kan. Set perut basic yang sangat-sangat bagus untuk kesejahteraan usus lah. Betul. Berapa kali nak ambil benda ni, set ni? Sehari ada mention tak ni? Macam ni kan, kita ambil ikut formula ni, boleh ambil satu hari boleh, satu kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, suka hati. Tak ada limit sebenarnya. Tapi mungkin saya nak share, tambah sikit, formula ni betul, boleh amalkan. Kalau nak bina badan, nak tambah berat badan, ada setengah orang dia terlampau kurus kan, dia nak tambah berat badan, amalkan set ni selepas makan. Okay, set ni amalkan selepas makan. Dan untuk orang yang nak nak turunkan berat badan, amalkan set yang sama sebelum makan. Okay, so dia walaupun dia set yang sama, kita amalkan berlainan waktu, dia dapat bagi kesan yang berlainan sebenarnya. Dan mungkin tambahan juga kalau orang tu ada masalah gastrik, okay, ada masalah gastrik, boleh amalkan selepas makan. Ambil set ni selepas makan. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan yang lain, terima kasih banyak-banyak Irna for sharing tentang kita punya ketiga-tiga produk ni. Sangat padat dan compact. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita nak akhiri kita punya sesi malam ni, kalau boleh siapa yang dalam keadaan sedia, kita nak ambil gambar sekejap lagi. Tapi sementara tu, saya just nak buat sedikit pengumuman. Pada hari Sabtu ni, siapa yang berkelapangan dan berada di Johor Bahru, boleh datang ke kita punya Shanghu Johor Bahru sebab kita ada Aquasense punya sharing session. Kalau sama dengan Aquasense punya sharing session di Damansara sebelum ni, semua yang hadir akan dapat hands on rasa ke-7 item Aquasense kita. Okay, Aquasense kita adalah skincare series yang terdiri daripada facial cleanser, amino acid cleanser, ada makeup remover, toner, exfoliating cream, sunscreen, makeup remover dah cakap tadi. Dan juga last sekali kita punya renewal cream. Okay, so siapa yang datang dekat Aquasense punya sharing session di JB pada hari Sabtu ni, Sabtu ni apa bulan 26 hari bulan, insyaAllah akan dapat rasalah ke-7 item tadi. Okay, so boleh ajak downline, ajaklah kawan-kawan baru yang sama pun bagus sebab nanti kita akan sharekan tentang setiap satu, apa fungsi-fungsi setiap satu item Aquasense. Dan seterusnya pada 3 hari bulan September akan ada seminar BM di Pulau Pinang, Shanghu di Pulau Pinang, dan akan dihadiri oleh kita punya Gold Diamond, berkongsi daripada Gold Diamond Solha pada hari tersebut. So siapa-siapa yang ada downline atau nak pergi sertai kita punya BM seminar di sana, diadu-adukan di Pulau Pinang 3 September. Okay. Kita punya sesi online insyaAllah akan terus next week insyaAllah pada hari Khamis malam juga, dan siapa yang berkelapangan pada hari Isnin boleh hadir ke kita punya offline sesi di Subanjaya. Okay. Jika ada sesiapa yang nak volunteer untuk jadi speaker pada kita punya session seterusnya, boleh bagi tahu ya sebelum hari Khamis lah. Okay, so kita ambil gambar sekejap. Okay, senyum. Nampak Irna je. Saya dengan Irna je ni. Okay, alright. Di kamera ada. Okay, kita ambil gambar sekejap. 1, 2.
Okey. Terima kasih semua yang hadir malam ni. InsyaAllah rakaman untuk sesi kali ni kita akan sharekan nanti ya. Thank you very much. Thank you semua. Terima kasih Ayah dan Irna. Sama. Bye. Okay.